Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya harap awak semua sihat semua tahniah kerana awak semua boleh join saya kelas, boleh luangkan masa untuk tengok video saya ni. Okey, saya akan cuba sampaikan secepat yang mungkin. Okey. Hari ni kita masuk kemahiran mengeksperimen. Okey. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat mengingat sekurang-kurangnya 8 daripada 12 kemahiran proses sains yang kemahiran memerhati semua tu kan. Ada 12, saya nak awak 8 saja. Sekurang-kurangnya 8 dengan menghantar video. Okey, video awak tutup mata, pandang menghadap dinding, awak cuba sebut satu-satu. Kemahiran memerhati, kemahiran mengelas, kemahiran sampai yang awak mampu. Sekurang-kurangnya 8. Dan kemudian awak dah record video tu, awak boleh masukkan ke dalam Google Drive Cikgu Badrudin. Saya akan bagi link dia lah dalam kerja tu nanti. Okay, nombor 2, murid dapat mengenal pasti kemahiran mengeksperimen dalam buku teks muka surat 4 dengan menjawab soalan kuisis. Kedua, awak jawab soalan kuisis. Okay, jadi ada dua cara pentaksiran saya. Satu, awak buat video, awak sedang mengingat sambil tutup mata, awak cuba ingat. Yang kedua, awak buat apa ni? Jawab soalan kuisis. Okay, itu objektif pengajaran kita pada hari ini. Okay, seterusnya, hari ini awak rujuk buku teks muka surat 4 dan muka surat 11 Okey, awak boleh bersediakan buku teks awak. Okey. Kalau tak pun awak boleh tengok kat depan ni pun boleh. Okey. Seterusnya okey, tengok sini ini ialah muka surat 4 lah tapi lepas ni saya pecahkan bahagian demi bahagian supaya awak lebih mudah Okey, kat sini ada berkenaan dengan satu eksperimen nak uji adakah saiz belon udara kecil boleh mempengaruhi tempoh masa belon udara kecil terbang. Okey, kalau tengok sini, kita dah masuk kemahiran eksperimen. Jadi pada buku teks ni sepatutnya bila awak baca, awak dah boleh kenal pasti step kemahiran eksperimen tu. Okey, kemahiran eksperimen kalau awak tengok dekat sini, kemahiran eksperimen dia bermula dengan mengenal pasti masalah, membuat hipotesis, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, mentafsir data, membuat kesimpulan, akhir sekali awak buat laporan awak punya eksperimen. Okey, jadi kat sini kalau kat sini yang pertama sekali penyataan masalah ni ialah mengenal pasti masalah, iaitu masalah adakah saiz belon udara kecil boleh mempengaruhi tempoh masa belon udara kecil terbang. Ini ialah mengenal pasti masalah. Okey, seterusnya cikgu ditanya apakah hipotesis yang hendak diuji. Itu budak jawab semakin bertambah besar saiz belon udara kecil, semakin bertambah tempoh masa belon udara kecil boleh terbang. Tapi dia tak buat eksperimen lagi, dia dah buat macam kesimpulan. Sebenarnya kalau nak tahu hipotesis ni ialah kesimpulan awal, kesimpulan yang awak ramalkan apa yang akan berlaku. Okey, dengan menggunakan teknik yang betul lah, bukan main agak je. Okey, buat hipotesis ni ialah kesimpulan awal. Awak tak buat pun eksperimen lagi, tapi awak cuba membuat kesimpulan awal. Dan hipotesis ni di akhir eksperimen ni awak boleh kata hipotesis ni diterima ataupun ditolak. Kalau hipotesis ni berlawanan dengan kesimpulan yang awak akan buat di akhir eksperimen nanti, maksudnya awak tulis tu hipotesis ditolak, semakin bertambah besar saiz belon, semakin berkurang. Contoh berkurang tempoh masa belon udara kecil yang boleh terbang. Okey. Itulah membuat hipotesis. Ini ialah bahagian membuat hipotesis. Kemudian oleh itu pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah ini ialah mengawal pemboleh ubah. Okey, kalau ada mengawal pemboleh ubah ni di bawah merancang eksperimen. Okey, mengawal pemboleh ubah. Jadi kat sini
nampak cahaya, tapi kalau awak betul-betul kuasai, boleh kenal pasti parameter pemboleh ubah tu, awak boleh nampak. Okey, contohnya nak buat mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi, awak boleh nampak sini ialah size. Size objek ini ialah bilik udara kecil. Itulah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, kemudian tempoh masa. Ini adalah parameter juga. Tempoh masa objek ini ialah balon udara kecil boleh terbang. Itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Ini dia punya singkatannya PB, pemboleh ubah bergerak balas. PM, pemboleh ubah dimanipulasi. Itu yang ketiga, jenis kertas yang digunakan ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Singkatannya PD. Jadi PM, PD, PD. Ini benda ni sangat perlu. Terutama PM dan PB ni sangat perlu dalam kita nak buat hipotesis, nak buat kesimpulan, kena ada dua ni. Okey. Awak kena, skill awak kena pasti pemboleh ubah ni kena tajam lah. Itu kunci kejayaan dalam mengeksperimen ni. Okey, seterusnya. Ni contoh parameter. Okey, kat sini size. Dia ada banyak suhu, bilangan, masa, bentuk, ispadu, panjang, berat, tinggi, paras, warna, peratus. Ni awak kena hafal lah nanti. Saya akan bagi task untuk awak hafal semua ni. Okey. Kemudian alat dan bahan. Ni benda ni semua ni ialah di bawah step merancang eksperimen. Merancang eksperimen ni ada tak dekat sini? Ni menentukan peralatan dan bahan. Inilah dia. Okey. Itu langkah-langkah ni pun di bawah merancang eksperimen, iaitu menentukan langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen. Itulah merancang eksperimen. Lepas dah rancang semua ni, dah rancang semua ni, awak melakukan eksperimen. Okey. Bila melakukan eksperimen, awak gunakan 12 jenis KPS yang awak dah tahu tu. Memerhati, mengelas, apa semua awak menggunakan semasa menjalankan eksperimen tu. Kemahiran manipulatif, macam mana awak guna silinder penyukat, macam mana nak tengok termometer, macam mana nak ukur, itulah awak guna masa menjalankan eksperimen. Okey. Lepas lakukan eksperimen, awak mengumpulkan data. Okey. Kalau kat sini, awak mengumpulkan data dengan menggunakan jadual. Okey. Awak ambil data, buat pemerhatian ataupun cara mengukur tu macam mana, guna jam ke. Okey. Awak menentukan macam mana nak ukur saiz. Itu pula ialah kemahiran berdefinisi secara operasi saiz. Macam mana awak tentukan nak ukur saiz balon tu macam mana? Ukuran lilitnya ke, apa ke. Okey. Kemudian tempoh masa tu start berapa? Daripada dia terangkat, kemudian dia cecah tanah ke. Itu awak pun sebenarnya tu pada step ni menentukan kaedah mengumpul data. Menentukan kaedah menganalisis mengumpul data ni. Okey. Okey, itu ialah mengumpul data. Lepas dah kumpul data, dah dapat data, contoh awak dah buat eksperimen ni, saiz balon ni contoh 10 cm, 20 cm, 30 cm. Tempoh dia 30 minit, 50 minit, 70 minit. Okey, ini sampai ke peringkat awak menganalisis data dan mentafsir data. Awak dah dapat data, awak mentafsir data. Okey, jadi cara nak baca data ni ialah dengan kita baca daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah, maksudnya kita baca dari 10, 20, 30. Dia bertambah ke berkurang. Jadi kat step ni, maklumat yang awak perlu tahu ialah corak PM. Di mana 1 PM? PM ialah macam saya cakap tadi ialah saiz balon. Kat sini ni ialah PM. Saya nak masukkan sikit. Insert text box. Ini ialah PM. PM. Okey. Ini ialah PM. PM ni ialah saiz balon. Okey. Dan tempoh masa balon terbang ialah PB kat sini. PB tadi warna apa? Warna hijau kan? Hijau warna hijau. Nampak tak? Hijau macam ni. Ini adalah PB. Jadi kita nak corak PM dan corak PB. Kalau tengok sini, nak tahu corak dia, baca 10, 20, 30. Maksudnya
coraknya ialah bertambah. Tambahlah 10, 20, 30 bertambah. Okey, tengok corak PB pula. Pun baca pada atas ke bawah, jangan awak baca dari bawah ke atas, memang salah awak punya corak pattern awak tu. Okey, baca pada atas 30, 50, 70. Maksudnya pun bertambah. Ini maklumat ni penting ni PM, corak PM, PB, corak PB penting. Kita nak tentukan dia punya keputusan kesimpulan kita nanti. Okey, seterusnya ialah awak dah dapat bertambah dia punya corak PM, corak PB. Okey, seterusnya ialah buat kesimpulan buat kesimpulan. Awak dah ada PM, awak dah ada corak PM tadi apa? Bertambah kan? PM dia ialah saiz belok udara kecil. Corak PB apa tadi? Bertambah kan? PB ni ialah tempoh masa tempoh masa belok udara kecil boleh terbang. Jadi kita pindahkan je maklumat ni Okey, corak PM tadi apa? Bertambah. Jadi buanglah kurungan ni. Tambah ni teknik orang kata ansur maju lah. PM dia apa tadi? Saiz belon udara kecil. Kena jelas tu, kena tajuk objek ni pun kena jelas. Okey, hanya saiz belon je. Belon apa? Belon udara kecil. Lepas tu semakin corak PB. Corak PB tadi saya terangkan corak dia pun bertambah. PB dia apa? Tengok sini. PB ni ialah tempoh masa udara kecil boleh terbang. Siaplah, inilah dia punya kesimpulan. Semakin bertambah saiz belok udara kecil, semakin bertambah tempoh masa udara kecil boleh terbang. Okey. Lepas ni saya akan awak boleh atau video tu dalam Google Drive saya akan bagi link. Dan satu lagi link awak buat quizzes. Saya akan bagi soalan berkenaan step kemahiran mengeksperimen. Okey, selamat menonton. Semoga berjaya membuat quizzes dan tugasan video itu dengan baik. Sekian, terima kasih.